kau adalah pemegang terbesar, aku ambil 25%, tapi aku kontrol semua. Logik ke? Kalau tengok pada situasi sekarang ni, bila dengan offer 25% sahaja, small amount, tapi bila kita tengok direction yang diorang nak gunakan, aku ada berbelah bagi dekat sini. Aku ada kata ya dan aku ada kata tidak. Untuk ya, kenapa aku cakap benda ni boleh dikatakan, walaupun dalam bukan momen yang tepat buat masa sekarang, dengan situasi dalam padang lagi, luar padang dan sebagainya. Tapi kita tengok kemarau 16 tahun ni, kemarau teruknya dia punya direction di dalam kelab, aku rasa dah perlukan satu strategi untuk kita review sebalik benda ni. So bagi aku, sekarang ni adalah momen yang terbaik juga untuk at least ada sikit improvement. Dan perubahan, betul. Kau happy bila Jim Ratcliffe ambil 25%? Dia yes and no, kerana walaupun Sir Jim Ratcliffe dia ambil sporting control, dia cuma ada berapa nama saya pernah dengar lah, seperti Sir Dave Brailsford, John Klopp Blanc dengan Paul Mitchell. Tapi 75% masih bawah Glazers. Jadi apa-apa Sir Jim Ratcliffe nak buat pada sporting dari sporting decision tu, saya takut Glazers tu akan overrule dia. Faham. Yalah. Jadi tapi secara jujur, kau rasa partnership ni, kita panggil dia partnership walaupun 25%, selalunya partnership ni 50-50. Partnership 25% ni, is it good untuk Man United ataupun is it good untuk Glazers tu sendiri? I I hope that, saya harap it goes on to become full ownership. I think that saya rasa Glazers got a huge boost in their banks lah, 1.3 billion kalau saya tak silap kan, 1.3 billion. Yalah. Jadi macam ada win-win lah. Tapi saya seperti MU fan, saya harap ini boleh sebagai full ownership eventually lah. In terms of sporting. Untuk kau, Brohan? So maknanya sekarang ni kita tengok United tengah start dengan satu probation, dengan new regime. Tapi bagi aku, bila tak tanya pasal win ataupun losers, dia sebenarnya win teruk dan win banyak pada Glazers tu sendiri. Sebab injection yang dia dapat, walaupun nampak 25%, like 600 million or something. Setiap orang daripada ahli Glazers tu sendiri dapat banyak gila imbuhan. Dan dapat duit terpijak. Betul. dan sekarang ni kalau kita tengok balik dia orang punya imbuhan setiap daripada satu ni, kalau perasan direction yang diorang cuba nak terapkan, walaupun benda belum sign lagi, tak jadi pun lagi. Tapi direction yang diorang cuba terapkan sekarang ni, dia nak that 75% Glazers conquer bahagian komersial. Tapi yang baru ni dia nak cover bagaimana untuk sporting direction saja. So that's why aku cakap benda ni bagus. Bermakna ada orang yang cover, ada pecahan dia. Maknanya sebelum kita nampak macam Richard Arnold dan sebagainya kan, kita tak nampak siapalah yang conquer bagi sporting direction. Kita kena ingat dalam bola sepak, sporting direction ni satu benda yang orang biasa pandang remeh, tapi benda itulah sebenarnya jati diri sesebuah kelab. Kita ambil satu part dulu. Kita ambil bahagian yang kita discuss sekarang ni, kita ambil bahagian sporting director ataupun football director, which is Richard Arnold lah. Richard Arnold. And banyak yang katanya nak pergi ke arah tu Paul Mitchell, yang paling banyak orang kecoh sekarang ni. Tapi dia ada transition juga, ada yang interim, and ada juga nama lain. Here's the part yang interesting bagi aku. There's a name from Crystal Palace, Dougie Freeman. Nama dia naik disebabkan benda ni bagi aku cringe gila, kau tahu tak? Sebab satu, dia ni jiran dengan Sir Alex Ferguson dulu. So dia ada pertalian yang baik. And then bila keluar cerita kata Jim Ratcliffe akan mendapatkan pendapat ataupun nasihat daripada Alex Ferguson tu sendiri, dia mungkin mainkan peranan untuk buat masuk Dougie Freeman. Take it as a one scenario. Dougie Freeman come to Man United. Now dia dekat Crystal Palace. Kau rasa, Azri, direction yang Dougie Freeman buat dekat Crystal Palace tu legit untuk dibuat dekat Man United? Kalau nak kata bagus, aku rasa ada benda yang bagus. Contohnya dia bawa masuk Eze, Michael Olise. Tapi is it legit untuk dibuat benda sama dekat Man United? I still think it's too soon lah, kerana saya kalau tak silap this is his first job sebagai sporting director lah sebagai Crystal Palace. So saya rasa kita perlu sporting director yang berpengalaman, kerana saya rasa kita tak boleh, saya rasa mungkin fanbase tak
tak sabar sikit sekarang kerana tak sabar sikit. like mungkin putting it lightly lah, tapi yalah. Tapi we need like experience ni Paul Mitchell lah. Dia buat kerja sebagai Southampton, Tottenham, Monaco, Leipzig. He has a proven track record lah. So I think kita perlukan go for one track record because kita far behind City dan Liverpool. Is it kau try nak cakap yang kalau let's say dia ambil Doji Freeman, dia mungkin akan jadi stagnant. Dia tak ada improvement. Based on track record dia dekat Crystal Palace. Saya rasa dia akan cuba baik untuk dapat target yang kita diperlukan lah, tapi saya masih skeptikal lah. Kalau dia boleh buat kerja bagi klub nama terbesar seperti Manchester United. Untuk kau bila cakap pasal Freeman ke United ni, kita kena tahu United ni dengan sporting direction yang sebelum ni memang orang tengok macam was-was macam ada ke tidak. Ini adalah satu major role dalam kelab United, lagi-lagi kelab macam MU. So bagi aku, satu, kita kena cari sporting director yang pernah ada experience, itu salah satu, dan dia kena main peranan juga bab satu benda. Is popular. Bila dia popular, bukanlah nak mengatakan yang dia tak ada experience dan sebagainya. Tapi bila dia popular, bermakna dia dah buat kerja-kerja yang berat. Dia dah buat kerja-kerja yang orang cakap world gila. So that's why bagi aku antara banyak-banyak calon yang diorang bagi, Paul Mitchell is one of the best. Kau nak sambung ke, Azri? Ya, Glazers ni kalau mereka tak mampu buat sporting decision, pergilah appoint someone yang ada sporting experience, tapi pergi balik ke Ralf Rangnick. Ralf Rangnick. Setelah saya pertama sekali saya dengar berita Ralf Rangnick join, saya memang excited tu je kerana dia yang father of modern football yang introduce gaya pressing. Betul. Dan lagi pun scouting dan recruitment ni top notch. Dan semasa dia sebagai Manchester United manager/consultant tu, dia honest, dia kata, saya masih ingat quote dia, require open heart surgery. Dan lagi pun dia candakan Josko Gvardiol dengan Julian Alvarez. Tengok di mana mereka sekarang. Itu yang saya geram. Kalau dia appoint sporting director, dia tak nak dengar apa kena buat. But aku nak ingatkan korang 0389578463, korang boleh join juga conversation ni, boleh call lagi sekali 0389578463. Itu untuk sporting director, sporting punya direction. Now kita pergi lagi atas lagi. Orang kata ketua pegawai eksekutif ataupun CEO. Daripada John Murtough. Sekarang nama tadi kau dah sebut dah. John Claude Blanc. John Claude Blanc, yes. This guy, dia punya track record not in modern football, tapi secara keseluruhan agak, kalau nak ikut dia punya CV dia lah, orang kata boleh dipandang. Aku tak pandang bila orang kata dekat Monaco ada yang kata dia ni consider of Lionel Messi of football commercial. Aku tak suka benda tu. Itu benda yang sangat belum apa pun kau dah cakap tak suka benda tu. Saya tak suka di sini. It's like to be themselves lah. Okay. But aku suka bila part yang how he joined Juventus waktu Calciopoli punya isu. Yang tu aku suka. So which means time tu Juventus punya period tengah barai. Memang barai teruk. Even pergi Serie B. Dia antara orang yang main peranan juga convince player macam Buffon stay, Del Piero. Tapi at the same time dia bawa balik Juventus pergi, and ada satu lagi angle. Yang nanti kita dah dengar yang best ni. After Juventus, dia ada tidur sekejap, lepas tu dia pergi ke PSG. And he changed PSG so-called commercial beast. Lah. Tapi until now, PSG tak menang lagi Champions League tau. Maksudnya in term of commercial, is good untuk PSG. Dia cover semua, bukan bola je, e-sport, semua dia cover. Domestic, boleh cakap domestic goal. Domestic, yes. Tapi yang Champions League tak ada. Yes, and even untuk e-sport, semua dah cover dah. Selain daripada bola sepak pun dah cover. Benda ni mungkin menguntungkan Glazers. Yalah. Okay, faham tak point aku sekarang? So, apa yang kau boleh nampak as dia punya difference? Maybe boleh start kau, Bro Hans. Kalau let's say this guy, John Claude Blanc ni datang, ganti John Murtough, based on dia punya track record. Wow.
bagi aku bila tengok pada news ni saja, tak payah baca dia punya detail pun. Kau tengok pada headline saja, nama ni muncul dan kita kena tahu that 65-75% is Glazers. Kita dah tahu satu tu benda. Okay. The commercial part will be like boosting like hell. Okay. Kau punya. Okay. Macam sebelum ni, which is directionless lagi lah. Kita kan. Maknanya dekat sini. Itulah bagi aku, kalau bila borak pasal CEO, level-level CEO, kita kena ingat balik. Ed Woodward, bila dia left United, sampai ke sekarang, 1 hari lepas Richard Arnold kena sack, baru dia dapat job. Okay. Nampak tak dekat situ betapa risikonya. Betapa sampahnya. Betapa sampahnya. MU punya direction. Dan bekas-bekas MU punya successors pun orang tak percaya. Sama macam apa yang Mourinho cakap tu, the player yang waktu-waktu maybe 5-6 tahun lepas. Aku petik balik quote daripada tadi, kau petik quote daripada siapa tadi yang kau petik quote daripada Ralf Rangnick. Even Mourinho punya quote pun dia pernah cakap, tengok player yang dia jual waktu zaman dia, kat mana dia orang main, if they play. Faham tak? So, Football heritage. So benda-benda tu football heritage.